Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Muslimin dan Muslimat, tuan-tuan dan puan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi ini yang mana merupakan kelas ganti pada malam semalam. Sepatutnya kita mempelajari, kita jalankan kelas kita pada Ahad malam Isnin. Namun saya ada urusan kecemasan. Jadi kita kena teruskan juga pada pagi ini untuk buat kelas ganti kerana kita tidak mempunyai masa yang banyak. Banyak lagi perkara-perkara topik-topik yang kita akan pelajari bagi tahun 2024 ini. Jadi kita sama-sama memaksimumkan, kita gunakan sebaik yang mungkin waktu yang Allah berikan kepada kita untuk kita memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim dengan kita memberikan tumpuan perbincangan kita tentang golongan yang dimurkai oleh Allah, golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu golongan Yahudi. Pagi ini adalah siri yang ke-14. Okay, Alhamdulillah, kita pada pagi ini kita masuk kepada pertemuan kita buat kali yang ke-14. Okey, pagi ini kita akan belajar beberapa lagi kesalahan, penyimpangan yang dilakukan oleh golongan Yahudi, yang dilakukan oleh golongan Yahudi Madinah, yang mereka ini ada persamaan dengan nenek moyang mereka di kalangan Bani Israel. Okey. Kesalahan yang kita akan mulakan perbincangannya pada pagi ini iaitu kesalahan orang Yahudi ini. Mereka memang bercita-cita untuk menyesatkan ramai manusia daripada mereka ini benar-benar menjadi seorang yang Islam, berada pada jalan yang lurus. Okey. Uh, Ayat yang kita akan rujuk pada pagi ini kebanyakan adalah diambil daripada surah Al-Imran. Dan kita juga akan merujuk kepada beberapa surah lain lah. Surah Al-Ma'idah pun ada, At-Taubah pun ada. Jadi kita rujuk surah Al-Imran ayat nombor 69. Yang mana ayat ini kita boleh temukan pada muka surat yang ke-58. Apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waddat ta'ifatun min ahlil kitab. Segolongan daripada ahlil kitab. Ta'ifah dekat sini. Sekejap. Saya ayat nombor 69. Ta'ifatun min ahlul kitab. Okey. Kalau sebut ta'ifah, maksudnya adalah sebahagian. Maknanya bukan semua ahlul kitab, tapi ada sebahagian daripada ahlul kitab. Okey, ahlul kitab di sini merujuk kepada sama ada dia Yahudi dan juga dia adalah Nasrani. Tapi perbincangan kita merujuk kepada Yahudi. Okey. Ahlul kitab memang sudah dikenali kalau dalam Al-Quran, memang dia akan merujuk kepada dua bangsa, kita kata dua golongan manusia yang pernah memiliki kitab, iaitu Yahudi dan Nasrani. Okey, kenapa dengan mereka? Lau yudhillunakum. Okay. Mereka ini ingin menyesatkan kamu semua. Okey. Wama yudhilluna. Dan mereka, kata Allah, tidak sekali-kali
Mereka tidak, maksudnya mereka sekali-kali tidak akan yudilluna, menyesatkan, illa anfusahum wa ma yash'urun, melainkan usaha mereka nak menyesatkan orang itu sebenarnya pergi kepada diri mereka sendiri dan dalam masa yang sama mereka tidak menyedari. Okey. Ayat ini kita dapat pertama kita dapat mengetahui di sini memang jelas menunjukkan orang Yahudi ini dan juga orang Nasrani ini mereka memang mempunyai keinginan untuk menyesatkan manusia. Okey. Tuan-tuan, perbahasan kita pada pagi ini sebenarnya dia ada berkaitan dengan apa yang pernah kita bincangkan sebelum ini pada kesalahan yang ke-22. Kalau kita masih ingat, waktu kita bincang kesalahan yang ke-22 sebelum ini, orang Yahudi ini memang bercita-cita untuk dia menjadikan orang Islam ini sebagai seorang yang kafir. Okay, jadi tuan-tuan kena rujuk kembali dekat surah Al-Baqarah ayat nombor 109, muka surat nombor 17. Dalam nota kita telah letakkan ayat itu berkaitan dengan kesalahan yang ke-22. Nanti kembali lihat ya kesalahan yang ke-22. Kerana pagi ini kita bincang kesalahan yang ke-42. Masa kesalahan 22 ni, masa tu kita masa tu kita siri yang ke-10. Maksudnya minggu yang ke-10 kita bincang tentang orang Yahudi ini mereka sangat bercita-cita untuk menjadikan orang Islam ini kafir. Maksud dia begini, setelah orang-orang Islam didatangi, maksudnya sebelum kedatangan Nabi SAW, kita tahu manusia berada di dalam keadaan kegelapan. Manusia berlaku dalam keadaan mereka mensyirikkan Allah. Mereka menjadi kafir. Jadi apabila Allah hantar Rasul, maka orang-orang yang sebelum ini kafir, yang sesat, yang buat kesyirikan, mereka telah memeluk Islam. Okey, jadi orang Yahudi ini, mereka tak suka tengok orang-orang yang dulu kafir, dulu mensyirikkan Allah, telah beramai-ramai masuk ke dalam Islam. Jadi mereka ini mempunyai satu agenda untuk memastikan bahawa orang yang dah masuk Islam itu, mereka ini menjadi sesat. Tetapi Allah bagi tahu orang yang benar-benar dalam Islam, dia benar-benar beriman, mereka ini susah untuk disesatkan. Okay. Tetapi kata Allah, apabila mereka buat macam tu, sebenarnya orang Yahudi ni dia telah menyesatkan diri mereka sendiri. Sepatutnya mereka kena ikutlah orang-orang yang beriman, ikut orang Islam yang lain, beriman benar-benar kepada Allah, beriman benar-benar kepada Quran, kemudian menerima kerasulan Nabi SAW, taat kepada Rasul. Tapi sebaliknya, sebab itu Allah mengatakan agenda yang mereka buat ni sebenarnya mereka buat dalam keadaan mereka tidak menyedari, bukan mereka dapat sesatkan orang Islam itu yang dah Islam menjadi kafir, tetapi mereka telah menyesatkan diri mereka sendiri. Sebab itu orang Yahudi ini memang layak juga untuk kita panggil sebagai golongan yang ad-dallun, golongan yang sesat. InsyaAllah nanti sampai kepada penghujung siri perbincangan kita tajuk Yahudi ni, kita akan buat rumusan. Seorang Yahudi ni kita nak panggil dia apa? Ada lebih kurang 20 gelaran yang kita boleh letakkan kepada orang Yahudi. InsyaAllah nanti kita akan bincangkan. Tapi salah satu darinya adalah mereka boleh juga dipanggil dengan golongan
Ad-dhalin. Dalam Al-Fatihah, kita mengetahui Ad-dhalin dekat situ adalah orang Nasrani. Tapi orang Yahudi, mereka lebih sesuai dipanggil golongan yang Al-Maghdub, yang dimurkai. Tapi sebenarnya dua-dua ni, Nasrani ke Yahudi ke, mereka itu semua sesat. Tetapi kenapa Allah Ta'ala maksudnya kenapa Yahudi ini tak diletakkan juga sebagai sesat? Mereka lebih orang Yahudi ni dia sesat, tapi gelaran yang sangat secucuk dengan mereka, kita dah belajar sampai ke 42 42 penyimpangan mereka. Maka mereka ini kumpulan yang layak untuk dinaikkan lagi martabat kejahatan dia. Dia panggil Al-Maghdub, yang dimurkai. Okay, ada satu lagi ayat lain yang kita nak rujuk, iaitu dalam suratul Maidah, ayat nombor 77, muka surat 120. Okey, kalau tadi kita buat surah Ali Imran, surah Ali Imran ni memang surah yang banyak menceritakan tentang Ahlul Kitab, terutama golongan Nasrani. Namun begitu, Allah sebutkan juga selingan dia adalah orang Yahudi. Termasuklah surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah ini pun di antara surah yang banyak menyebutkan tentang perihal kejahatan Ahlul Kitab. Seperti mana kita pernah sebut sebelum ini tentang suratul Ma'idah. Okey, ayat nombor 77. Okey, muka surat 120. Okey, mari kita lihat ayat dia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl wa adhallu kathira wa dhallu an sawa'is sabil. Dekat ayat ni kita jumpa banyak perkataan sesat-sesat. Antaranya kita jumpa perkataan al-dhallu. Al-dhallu ni sesat. Okey, lepas tu wa-adhallu. Sesat. Rupanya jumpa satu lagi. Wa-dhallu. 3 kali diulang perkataan kesesatan, buat perbuatan sesat. Okey. Tengok terjemahan ayat 77 surah Ali Imran, surah Al-Ma'idah ni. Kita tengok ayat dia. Sekejap ya. Okey, Allah Ta'ala berfirman, katakanlah wahai ahlul kitab. Okey. Tuan-tuan ya, saya nak ingatkan juga dalam surah Al-Ma'idah ya, di antara surah yang banyak Allah menyeru kepada ahlul kitab dengan berbentuk panggilan seruan ya ahlul kitab, ya ahlul kitab. Okey, Al-Ma'idah ni ada 10 tempat tak silap saya. Allah menyebut ya ahlul kitab, ya ahlul kitab, ya ahlul kitab. Okey. Jadi Allah katakanlah wahai ahlul kitab. Ahlul kitab di sini merujuk kepada siapa? Yahudi dan juga Nasrani. Okey. Janganlah kamu melampaui batas dalam agama kamu secara yang tidak benar. Okey. Dalam konteks perbahasan ahlul kitab ni, antara yang mereka telah melampaui batas, kita kata lebih kita kata limit dia lebih, maksudnya antaranya adalah dalam mereka mengagungkan orang-orang yang saleh. Kalau macam orang Yahudi, mereka telah mengagungkan Uzair sebagai anak Allah, contoh. Orang Nasrani pula, mereka telah melebih-lebihkan kemuliaan Nabi Isa sampai diangkat dia menjadi anak Tuhan, sampai menjadi Tuhan. Itu di antara contoh. Allah kata jangan kamu semua nak melampaui batas dalam agama kamu secara tidak benar. Macam kita orang yang beriman, kita mencintai Rasulullah, kita mengakui kelebihan Rasulullah, kemuliaan Rasulullah, tetapi kita tidak lebih, kita tak melampaui batas dalam menyaingi. Kita tetap
mengatakan Rasulullah itu adalah hamba dan pesuruh Allah. Okay, itu adalah contoh dia. Lepas tu Allah pesan lagi, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Okay, ini telah kita sebutkan. Orang Yahudi sebelum ini, mereka memang suka mengikuti hawa nafsu. Kan? Ingat kita sebut pada siri yang sebelumnya. Kerana nak mengutamakan hawa nafsu ni, ikut selera mereka, sampai mereka sanggup bunuh para Nabi. Jadi Allah Ta'ala kata, jangan kamu ikut hawa nafsu suatu kaum yang telah sesat sebelum ini. Tengok Allah Ta'ala kata, jangan ikut macam nenek moyang kamu sebelum ini, mereka sebelum ni dah sesat dah. Kenapa? Kerana mereka juga telah mengikut hawa nafsu. So janganlah ikut macam diorang. Lepas tu Allah kata, dan kata Allah, satu lagi Allah kata, serta telah menyesatkan banyak manusia. Ini sebagai satu lagi bukti bahawasanya nenek moyang orang Yahudi ini pun, mereka itu pun telah menyesatkan banyak manusia. Jadi Allah Ta'ala kata, kerana orang-orang terdahulu telah sesatkan banyak manusia, korang semua janganlah pula nak menyesatkan manusia, janganlah pula ikut orang-orang yang sesat. Lepas tu Allah mengatakan, dan mereka juga telah tersesat dari jalan yang benar. Jadi Allah Ta'ala kata, kalau mereka menyesatkan manusia, secara tak langsung mereka juga tersesat. Okay. Jadi ayat ini jelas menunjukkan bahawasanya di antara kesalahan dan moyang orang Yahudi kebanyakannya, mereka telah menyesatkan ramai manusia. Dan itu juga yang dilakukan oleh orang Yahudi yang ada pada zaman kita. Macam-macam dia akan buat. Dia akan pastikan orang Islam ni yang lemah agamanya, yang tak belajar, mereka disesatkan. Sebab tu ada banyak cara mereka buat. Kita tahu kan zaman sekarang ni kadang-kadang orang-orang yang dia tidak mendalami ilmu agama, dia nampak macam agama lain ni semua sama. Banyak sekarang ni, banyak amalan-amalan yang sebenarnya dilakukan oleh Yahudi, tapi orang Islam anggap itu boleh. Serangan pemikiran sekarang ni banyak juga, serangan pemikiran macam liberal ke, pluralism ke. Lepas tu serangan pemikiran yang macam isu tentang hak asasi manusia ke, nampak dia macam okey tapi sebenarnya dia tak okey. So macam mana dia nak buat sesatkan? Jadi Allah Ta'ala bagi tahu, kalau orang tu dia benar-benar beriman, dia ada ilmu, dia faham, dia takkan sesatkan. Cuma Tuhan ingatkan kita. Okay, orang Yahudi ini, tapi tak semualah, sebahagian daripadanya. Okay, kita selesai yang ke-42. Maka kita lihat kesalahan yang ke-43. 43 ni, kesalahan 43 ni, dia sebenarnya ada persamaan dengan 42 tadi. Tapi kita susun dia, kita pecahkan ayatnya, dia ada persamaan tapi ada juga perbezaannya. Okey, 43 ni, orang Yahudi ini mereka sedaya upaya nak menghalang manusia daripada jalan Allah. Kalau nak sesatkan tak boleh, dia akan cari jalan. Macam mana nak halang orang Islam ini daripada mereka mengikuti jalan yang benar? Okey, ayat yang kita akan rujuk adalah surah Al-Imran. Tengok susunan ayat dia. Kalau yang tadi, kita rujuk ayat nombor 69, Al-Imran. Kali ini, kita lanjutkan pada ayat 98 dengan 99. Okey, muka surat 58. Dia ada persamaan juga dengan yang ke-42. Okey, jadi maksudnya kalau kita nak susun dia maksudnya muka surat 62 Ustaz. Muka surat 62, surah Ali Imran kan? Al-Maidah kan Imran? Ali Imran. Ali Imran ayat 94. Bukan 58 kan? Okey. Nanti baikin sebab ayat dia pun dah lebih dah ni. 8 ni. Mesti muka surat dia dah berganjak. Betul tak? Okey, nombor 2 lah.
Okey. Jazakillahu khairan. Oi, saya tak dengar. Terdengar suara saya jelas tak? Jelas Ustaz? Saya dengar. Tapi saya dengar macam tak ada dekat ni. Saya pakai headphone tapi macam tak keluar dekat headphone. Okay, cuba bagi respons semula. Jelas Ustaz, suara Ustaz? Semula kak? Ustaz. Jelas. Ustaz. Clear suara Ustaz. Ustaz tak dengar suara kami ke? Dengar. Oh, maksudnya saya tak perlu pakai headphone lah sebenarnya. Sebab dia dengar suara luar. Okey, tak apa. Okey. Okey, kita teruskan sekejap ya. Okey. Okey, kita lanjutkan. Okey. Okey, ayat ini Allah, okey, setakat ini jelas tak? Jelas Jelas. Okey, alhamdulillah. Okey, ayat ini 98 Allah mengatakan Qul ya ahlal kitabi, katakanlah wahai Muhammad. Kepada siapa? Kepada ahlul kitab. Wahai ahlul kitab. Okey. Ahlul kitab di sini adalah merujuk kepada Yahudi dan juga orang Nasrani. Okey. Lima takfuruna bi ayatillah. Kenapa kamu ni, kan, wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani, kamu nak menjadi kufur, kamu nak mengingkari ayat-ayat Allah. Okey. Ayat-ayat Allah di sini dalam konteks perbahasan dalam ayat, kumpulan ayat ni dia berkaitan contohnya macam ayat-ayat ni macam bukti-bukti ya. Contohnya yang lebih dekat perbincangannya adalah tentang kebenaran. Okey, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang rasul. Rasul yang mereka menunggu-nunggu untuk dia datang. Rasul yang sudah ada maklumat tentang Nabi akhir zaman tu dalam kitab Taurat ada, dalam kitab Injil ada. Jadi Allah Ta'ala mengecam kepada orang Yahudi, kenapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah? Padahal Allah sentiasa menyaksikan apa yang kamu lakukan. Jadi Allah bagi tahulah. Sekejap ya, saya rujuk ayat dia dalam pun 98. Saya nak rujuk dekat At-Tabari jap. Sebab saya tak sempat nak masuk ke dalam nota tu. Jadi saya rujuk sekejap. At-Tabari kita. Okey. Okay. Jadi perbahasan kita betul lah maksudnya. Ya. Okey, perbahasannya betul. Mengingkari ayat-ayat Allah di sini, kalau ikut Al-Imam At-Tabari, adalah perbincangannya adalah tentang ciri-ciri Nabi SAW. Okey. Jadi Allah Ta'ala kata, apa yang korang buat, apa yang korang cakap, semuanya Allah menyaksikan. Okey. Kemudian sambungannya Allah mengatakan qul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillah. Di sinilah ayat yang kita nak yang kita jadikan sebagai perkara yang ke-43 tadi tu. Lima tasudduna an sabilillah. Ini ayat dia. Okey, tapi kalau kita baca terjemahan, Allah Taala kata apa? Wahai mengapa kamu menghalang orang yang beriman itu daripada nak mengikuti jalan Allah? Jalan Allah tu maksudnya apa? Maksudnya Allah kata, kenapa korang semua nak halang, nak menjauhkan, dia ada kaitan juga 40 tu, nak menyesatkan manusia ini daripada jalan Allah. Orang beriman ni siapa? Orang beriman ni maksudnya orang yang telah membenarkan Allah, membenarkan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam lah, itu dipanggil orang beriman.
So kenapa korang nak halang orang yang benar-benar beriman itu daripada ikut jalan Allah? Okay. Jalan Allah tu maksudnya adalah Islam. Okey. Kemudian cara yang kamu buat, kenapa kamu nak halang orang daripada ikut jalan Allah? Kerana kamu hendak menjadikan jalan Allah itu terpesong. Padahal kamu menyaksikan kebenarannya. Menyaksikan kebenarannya apa? Maksud dia, kita kan pernah sebut sebelum ini, nama pun Ahlul Kitab. Ahlul Kitab adalah orang yang mempunyai kitab-kitab. Jadi sudah pasti mereka sudah ada ilmu. Mereka sudah tahu tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebutkan sebelum ini, kan? Kita pernah sebut sebelum ini yang mereka mengingkari Nabi Muhammad. Ingat sebelum ni kita pernah sebut. Jadi uh, uh, mereka tahu sebenarnya Nabi Muhammad yang Allah nak utuskan ini sebenarnya membawa agama yang sama yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi-Nabi yang lain. Sebab tu Allah Ta'ala kata, korang tahu, kau saksikan kebenarannya, korang nampak dengan biji mata kau, Muhammad ini ciri dia begini, perangai dia begini, sebiji dalam kitab-kitab dorang. Kenapa kau nak bawa orang daripada ragu-ragu tentang Muhammad tu? Kenapa korang nak bawa, kenapa kau nak halang orang Islam ini ikut dakwah yang dibawa oleh Muhammad tu? Okey, jelas ya? Okey, lepas tu Allah Ta'ala mengatakan, dan Allah tidak sama sekali lalai dengan apa yang kamu lakukan. Maksudnya apa? Ayat ini adalah ayat ancaman kepada orang-orang Yahudi bahawa apa sahaja usaha yang mereka lakukan untuk pesongkan orang beriman ini daripada mengikuti ajaran yang benar yang dibawa oleh Quran, yang dibawa oleh Nabi SAW, maka mereka akan mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Jelas tuan puan? Jadi okay, kita tengok lagi beberapa ayat. Kita tengok ayat lain. Kita nak perincikan lagi siapakah yang antara, maksudnya dalam ramai-ramai Ahlul Kitab tu, siapa dia punya, kita panggil apa, think taker dia. Maksudnya siapa penggerak utama yang nak menghalang manusia daripada menerima ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Maka surah Taubah ada menjelaskan kepada kita ayat nombor 34. Muka surat 192 ayat ini Allah menyebutkan, ya ayyuhallazina amanu inna kathiran minal ahbari warruhbani. Kita baca terjemahan ayatnya. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya ramai antara al-ahbar, pendeta-pendeta, dan siapa lagi, warruhbani, dan ahli-ahli agama. Maksudnya Allah mengingatkan kepada orang beriman, hati-hati. Allah kata sebenarnya ramai pendeta-pendeta, padri-padri, orang-orang yang pandai baca kitab-kitab ni, kan, orang-orang kita panggil rahib-rahib bagi ahlu kitab ni, ramai antara mereka ni memakan harta orang ramai dengan cara yang salah. Yang ini, makan harta orang ramai dengan cara yang salah, kita pernah sebutkan sebelum ini. Kalau kita masih ingat ya, orang Yahudi ni mereka boleh berbuat sesuka hati dengan orang yang bukan mengikuti agama Yahudi. Kita pernah bincang
sebelum ini pada kesalahan nombor 33. Nanti kena ingat balik kesalahan nombor 33, kita pernah menukilkan surah Ali Imran ayat 75. Nanti kena rujuk kembali. Sebab dia ada perkaitan dengan ayat surah Taubah yang sedang kita baca ni. Waktu dekat siri yang ke-12, maksudnya minggu lepas lah. Minggu lepas kita ada sebut apa tentang kesalahan 33 ni. Dia ada kaitan dengan urusan jual beli. Tapi kali ini Allah menyebutkan pendeta-pendeta ahli-ahli ini mereka makan harta orang dengan cara yang salah. Tuan-tuan, sebenarnya yang kenapa tuan-tuan Allah sebutkan kepada pendeta dengan ahli agama ni, kita kena ingat bahawasanya ini dipanggil apa tahu? Ini dipanggil, istilahnya adalah tunggang agama. Rupanya padri-padri, orang yang pandai baca kitab, pendeta-pendeta ni, ialah kan orang yang biasa, orang awam, mereka mesti terpengaruh dengan pendeta-pendeta ahli agama. Dia sama macam ada juga orang zaman sekarang, betul tak? Dia terpengaruh tengok orang ni kan, macam-macam. Jadi orang yang ada pengaruh ni, so dia boleh gunakan pengaruh keagamaan dia tu untuk dia ambil lah harta orang. Kan? Itu yang banyak ajaran-ajaran sesat. Mereka ini pandai memanipulasikan orang-orang di bawah dia. Bagi harta pada tok guru dia, tok syekh dia. Lepas tu kita tengok, kenapa orang agama yang kita tengok kan, tuan guru dia kadang-kadang dia lebih kaya. Rumah dia lagi besar, hartanya banyak. Kan? Anak-anak buah dia, pengikut dia, biasa-biasa saja. Kita tak kata semua mereka macam tu ambil harta orang yang salah. Sebab tu padri-padri pun digunakan. Oh, ini siapa yang bersedekah, siapa yang derma untuk bersihkan dosa macam-macam lah. Ini Allah sebut lah. Tapi kita bukan nak bincangkan maklumat ini. Tapi nanti kita boleh ambil juga maklumat ini sebagai kesalahan lah. Okey. Lepas tu Allah Ta'ala kata yang kita nak ambil yang ayat ini. Yang Tuhan kata, وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Kat sini. وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Iaitu apa? Allah mengatakan, dan mereka menghalangi dan manusia daripada jalan Allah. Okey. Menghalangi manusia daripada jalan Allah. Bukan sekadar mereka memanipulasikan harta orang-orang yang di bawahnya, tetapi mereka juga tak nak orang ini ikut agama yang benar. Sebab kalau ikut agama yang benar, mereka tak boleh lagi nak menipu dah. Mereka tak boleh lah tunggang agama dah. Betul tak? Sebab kalau ikut agama yang benar, kita tidak boleh mengagung-agungkan pendeta-pendeta, orang-orang alim, orang-orang sampai tahap kita jadi ekstrim, sampai tahap kita jadi taksub membuta tuli. Seperti mana ajaran sesat tu. Jadi mereka pandailah. Sebab kalau orang yang benar-benar dia ikut Islam, dia ikut agama yang dibuat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan jadi manusia yang tidaklah melampaui batas. Kita akan jadi manusia yang sederhana. Taklah terlalu ekstrim, taklah terlalu meremehkan. Begitu. Itu di antara contohnya. Okey. Lepas tu pula, kalau orang semua terima Nabi Muhammad, nanti hilanglah pengaruh mereka. Hilanglah pengaruh, sebab orang akan tumpu, pengaruh tu akan berpindah kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Tapi kita tahu Nabi SAW tidak seperti al-ahbar wa ruhban ni yang mengambil harta orang dengan salah. Okay. Jadi kita lanjutkan perbincangan yang berikutnya, kesalahan yang ke-44. Ni saya susun dia secara maksudnya begini.
Tadi kita belajar 42, mereka berusaha untuk menyesatkan manusia. Tak semua, tapi ada sebahagian. Okey, sebahagian itu kita dah dapat jawapan tadi, antaranya orang yang pandai baca kitab lah. Sebab orang pandai baca kitab ni tentu orang yang macam kita, orang yang pandai gunakan Al-Quran ke, yang pandai gunakan hadis ke, betul tak? Orang kita ni kalau dengar Al-Quran hadis je, mudah tersentuh, mudah lembut hatinya kan. So boleh dimanipulasi. Okey. Kemudian kita belajar tadi, so cara mereka nak menyesatkan, mereka akan cari jalan macam mana nak palingkan manusia ini daripada jumpa jalan yang benar. So mereka akan pastikan bahawa mereka nampak Islam ini sebenarnya zalim. Islam ini adalah Islam ni satu agama yang sempit ke, jalan-jalan ni kan. Jadi mereka akan kata Islam ini teroris ke, macam tu. Islam ini diskriminasi diskriminasi wanita ke. Islam ini tidak memberikan kebebasan. So itu di antara contoh-contoh lah. Itu yang mereka tanamkan, pemikiran semua agama sama, pluralism. Mereka membuka kepada liberal kan. Maksudnya semua boleh fikir, semua boleh cakap. Begitulah. Itu ada contoh lah. Okey. Jadi kesalahan ke-44 ni sebenarnya, ini juga sebenarnya di antara contoh, di antara usaha untuk palingkan manusia daripada mengikuti Nabi SAW, iaitu mereka menyembunyikan fakta tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesalahan nombor 44 ni tuan-tuan, dia saling bertaut lah, saling berkaitan dengan kita pernah bincang sebelum ini, tentang apa mereka tidak mahu beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Macam mana mereka menyembunyikan kebenaran Nabi Muhammad? Okey, mari kita rujuk dulu ayatnya. Okay, kita rujuk dalam surah Al-Imran ayat nombor 71. Okey. Muka surat 59. Betul tak 71 surah Al-Imran ayat muka surat nombor 59. Nanti semak terus semak. Okey. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ahlal kitabi, wahai ahlul kitab, lima talbisunal haqqa bil batil. Kenapa korang mencampur adukkan yang benar dengan yang batil? Okey, tuan-tuan, mencampur adukkan yang benar dengan batil ni, dia ada berkaitan dengan kesalahan. Ingat tak kesalahan nombor berapa? Kesalahan nombor 4. Saya dah catat ya. Waktu kita bincang kesalahan yang keempat, semasa siri yang ke-6. Waktu siri yang ke-6 dulu, kita pernah bincang kesalahan yang keempat. Orang Yahudi ini, mereka mengubah kitab Taurat. Mengubah kitab Taurat. Jadi, cara nak mengubah kitab Taurat itu, antara bentuknya campur adukkan yang benar dengan yang batil. Dia tambahkan, ada yang benar juga tapi dicampurkan. Okey. Jadi dia sebenarnya mencampur adukkan yang benar dengan yang batil ni. Ini di antara penerangan antara bentuk mereka mengubah kitab Taurat tu. Okey. Lepas tu Allah mengatakan dalam masa yang sama, wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu ketahui kebenaran tu. Okey, isunya di sini, apa maksud kebenaran tu yang disembunyikan? Okey, kalau kita rujuk dalam tafsir Al-Tabari,
Imam Tabari mengatakan, mereka menyembunyikan kebenaran itu maksudnya mereka menyembunyikan sifat kenabian, kerasulan, perihal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ikut ulasan Al-Tabari ni menunjukkan Nabi itu juga dipanggil sebagai apa? Dipanggil sebagai Al-Haq, iaitu yang benar. Kan? Selalu kita baca doa kalau sembahyang malam kan. Selalu kita sebut doa macam sesungguhnya Allah itu benar, Muhammad itu benar, hak kan. Apa Quran itu benar, kiamat itu benar. Jadi dalam banyak-banyak perkara yang hak, perkara yang benar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka sembunyikan. Mereka sembunyikan tentang kebenaran bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu yang lahir dekat Mekah tu, yang berhijrah masuk ke Madinah tu, lelaki itulah yang kitab mereka telah sebutkan. Tapi mereka cuba sembunyikan. Sedangkan mereka tahu batang tubuh Nabi, perangai Nabi, apa yang Nabi cakap, cara dia cakap, apa perbuatan Nabi, dan semua mereka dapat kenal. Tapi mereka sembunyikan. Okay, mereka sembunyikan daripada siapa? Okay. Kita lihat terlebih dahulu ulasan tafsir Al-Quran Al-Azim. Ibn Katsir kata, mereka menyembunyikan sifat Nabi Muhammad SAW yang tertulis dalam kitab-kitab mereka, sedangkan mereka tahu maklumat itu. Antara yang mereka sembunyikan daripada orang Arab itu sendirilah. Sebab orang Arab, mereka tahu orang Yahudi ni orang yang pandai, orang yang pernah dapat kitab-kitab kan. Jadi antara yang mereka sembunyikan, orang Yahudi ni sembunyikan daripada siapa? Daripada orang Arab yang lain lah. Okay. Yang kedua, mereka sembunyikan daripada orang-orang awam di kalangan orang Yahudi itu sendiri. Sebab tak semua orang Yahudi yang mampu untuk membaca kitab Taurat. Ini telah kita bincangkan semasa kita belajar modul kitab Taurat tu, kita dah bincangkan. Sebab kalau semua orang boleh baca, boleh faham kitab Taurat tu, tak perlulah mereka sembunyikan sebab semua boleh faham. Tapi ini adalah kerja pendeta-pendeta, rahib-rahib, ahlul kitab yang mereka sembunyikan. Jadi mereka sembunyikan tentang Nabi SAW ini semua ada berkaitan dengan tajuk yang tadi itulah. Apabila mereka sembunyikan kepada Nabi Muhammad, maka orang ini, manusia ini akan cari agama lain lah. Itu cara mereka nak palingkan daripada jalan Allah. Sebenarnya kita ni kalau nak ikut jalan Allah, semua jawapan tu ada pada Nabi. Sebab Nabi ni dia memang berada di atas agama Allah, ikut jalan Allah. Macam Allah sebut dalam surah Yasin lah kan, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Nabi buat jalan jurus. Jadi mereka akan, cara dia macam mana mereka akan sorokkan maklumat tentang Nabi Muhammad ni. Itu di antara cara mereka nak memalingkan daripada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ubahlah. Kalau dalam kitab Taurat tu kata dia ini adalah Rasul yang ummi, Rasul itu dia tak boleh menulis, dia tak boleh membaca, kan? Tak boleh menulis dengan kanan. So mereka cuba ubah seolah-olah Rasul itu bukan pada batang tubuh Nabi Muhammad tu, tapi pada orang lain. Itu pada yang mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Baik, kita sambung lagi. Apa lagi yang mereka nak lakukan? Yang ke-45 ni,
bukan sekadar mereka sembunyikan, bukan sekadar mereka sembunyikan fakta tentang Nabi SAW, bukan sekadar macam-macam mereka dah buat, mereka dah buat macam-macam agenda tadi itulah kita sebut tadi contoh kan, mereka mencemarkan Islam, tunjukkan Islam ni teruk dan sebagainya. Yang ke-45, mereka ini juga sebenarnya penuh dengan muslihat, penuh dengan tipu daya. Nak tengok macam mana mereka mereka buat muslihat. Mereka buat muslihat. Yang muslihat kali ni agak berat juga impak dia ya, kepada orang Islam yang lain. Okay, kita tengok apa tipu daya yang mereka nak buat. Kesalahan 45 ni dia macam dia ada kaitan dengan tajuk yang kita pernah belajar sebelum ni. Kalau kita masih ingat ni apa ni kesalahan yang masih ingat tak, yang kesalahan yang kita kata dalam dua muka, masih ingat lagi tak? Dalam dua muka, orang Yahudi ni waktu kita belajar dekat ni, dekat kesalahan nombor 5. Kalau masih ingat, kesalahan nombor 5 dalam dua muka tu, waktu kita belajar siri yang ke-6 siri ke-6. Saya sebut ni supaya tuan-tuan kena rujuk balik tengok balik tajuk-tajuk yang sebelum ni. Okey. Nanti tengok balik dekat siri ke-6. Tuan-tuan boleh dapatkan siri semua ada dah. Apa Kak Liza dah letakkan semua dah, dia punya Google Drive, dia punya nota, lepas tu link dekat YouTube pun semua ada. Nanti boleh tengok ya. Dalam dua muka, maksudnya kesalahan 45 ni dia ada kaitan dengan sifat dia macam bawa perbuatan macam orang munafik jugalah. Tapi dekat tipu daya ni dia bukan sekadar, dia bukan munafik saja, tapi dia ada kaitan dengan mereka murtad. Mari kita tengok kenapa mereka nak murtad. Kita tengok ayat dia. Okey, kita rujuk dalam surah Al-Imran ayat 72 dan 73. 72 dengan 73, muka surat 59. Betul tak ayat dia ni? Betul tak? Betul. Betul, Ustaz. Okey, alhamdulillah. Okey. Ini terakhir ya perbincangan kita untuk pagi ni. Kita buat pendek saja. Okey, kejap. Okey. Ayatnya berbunyi waqala ta'ifatun min ahli al-kitabi aminu billadhi unzila 'ala alladhina amanu wajhan nahar wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Tengok ya masuk ayat ni. Tengok mereka buat apa. Sebahagian daripada ahlul kitab berkata. Berkata ni maksudnya mereka bercakap sesama sendiri. Ni mereka punya tipu muslihat lah. Mereka kata, perlihatkanlah seolah-olah kamu ni beriman dengan apa yang diturunkan kepada orang yang beriman itu. Jadi orang Yahudi ni dia pandai, dia buat muslihat, dia suruh di kalangan orang Yahudi itu declare bahawa mereka juga Islam. Dia macam suruh orang tu masuk Islam lah. Kau masuk Islam. Kau tunjukkan bahawa engkau ini adalah orang yang beriman kepada apa yang orang beriman itu beriman. Itu kepada Al-Quran. Lepas tu pula, engkau buat macam tu pada permulaan siang. Dan ingkarilah ia pada akhir waktu supaya mereka kembali. Maksud dia apa ayat ni? Tengok ya. Ni. Maksud dia, mereka ni buat satu rancangan tau. Mula-mula, mereka masuk Islam. Tunjukkan bahawa mereka beriman kepada Muhammad.
Okey, sekejap je dia berkata, kita buat benda tu, kita lakonan kita tu sekejap je. Pada permulaan siang. Permulaan siang ni maksudnya merujuk kepada tempoh yang sekejap je. Lepas tu, kita kena buat pula makluman yang lain bahawa kita tak setuju. Kalau maksudnya, mula-mula kita berlakon, kita buat kata, kita ni orang Islam juga. Kita beriman kepada Muhammad. Tapi nanti, kita akan counter back balik. Okey, maksud kat sini sebenarnya dia ada kaitan dengan mereka menjadi murtad. Dia macam strategi macam ni. Masuk Islam, kita kena ingat ya, suasana ingat ya, orang Yahudi ni, Ahlul Kitab ni, mereka ni dipandang tinggi tau oleh orang-orang Arab musyrikin. Kena faham. Sebab semua orang tahu orang Yahudi ni, dia orang Yahudi Nasrani, orang Yahudi ni dia ada kitab. Kita faham konteks dia. Jadi cara dia nak bagi, cara dia nak buat tipu muslihat tu, dia pun declare dah masuk Islam. So apabila masuk Islam, mesti orang-orang yang mengkagumi mereka kata, dia masuk Islam maksudnya sebelum masuk Islam pun mereka ni sudah dipandang tinggi. Jadi apabila masuk Islam, seolah macam mereka buat tu pilihan yang betul macam tu. Okey. Tapi dia buat sekejap je. Lepas tu dia buat pengumuman, dia murtad. Faham tak? Jadi orang lain pun tengok, kenapa ya orang Yahudi ni boleh dia masuk Islam? Tiba-tiba dia jadi murtad, dia keluar pula Islam. Mesti ada benda yang tak kena pada Islam tu. Faham tak? Mesti kata, mesti ada benda yang menyebabkan Ahlul Kitab tu dia keluar Islam. Faham tekniknya? Supaya mereka kembali tu, itulah tujuan dia. Dia buat macam tu supaya orang yang dah masuk Islam ikut diorang jadi murtad. Faham InsyaAllah. Lepas tu kita dapati wallahu ta'ala alam. Lepas tu ada orang yang dia Islam, ada orang yang bukan Islam, dia masuk Islam, lepas tu dia keluar Islam. Tak tahu apa, dan kita tahulah apa sebab dan musabab dia. Kan? Tapi dia ada berkaitan dengan yang kita sebut tadi. Ini sebenarnya adalah tipu daya. Mereka nak mereka nak menampakkan Islam ni sebenarnya Islam ni adalah agama yang tak benar, supaya orang pun boleh ikut mereka jadi murtad. Okay. Kemudian mereka buat apa lagi? Tak habis lagi ceritanya. Mereka kata lagi pada ayat 73, mereka buat lagi konspirasi ni. Mereka berkata apa? Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Dia sampai dekat sini ayat dia. Kalau sampai dekat sini, ini masih lagi berkenaan dengan orang Yahudi tadi. Orang Yahudi tu, mereka cakap lagi sesama mereka. Okey. Mereka cakap. Sekejap ya. Apa ni? Okey, mereka cakap. Tengok terjemahan ayat. Dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikuti agama kamu saja. So, mereka pakat macam ni. Soalannya mereka kata apa? Jangan bocorkan rahsia kita ni. Kita nak masuk Islam atau murtad ni. Okey. Melainkan geng kita je. Faham kan? Dia dipanggil pakatan rahsia ni. Mereka nak buat ni. Perangai macam ni kan? Okey. Boleh faham Okey. Lepas tu, Allah Ta'ala macam, dalam ayat ni dia macam ni. Ayat ni dia menarik. Allah campurkan dialog orang Yahudi sesama mereka, lepas tu Allah selitkan daripada Allah, lepas tu Allah patah balik dialog orang Yahudi. Jadi Allah Ta'ala pun mengatakan, Allah kata, qul innal huda hudallahi. Okey, ayyuta ahadu mislama utit. Okey, innal huda hudallahi.
Okay, Allah kata, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya hidayah yang sebenar adalah hidayah Allah. Kat situ je Allah sebut. Okay. Kemudian mereka pula berkata, ni dah masuk kepada patah balik kepada apa muslihat mereka tadi. Mereka kata apa? Janganlah kamu percaya. Maksudnya janganlah kamu percaya bahawa akan diberi kepada seseorang seperti apa yang telah diberikan kepada kamu. Okey, apa maksud janganlah kamu percaya bahawa akan diberi kepada seseorang seperti apa yang telah diberikan kepada kamu. Maksud dia kat sini, okey. Kalau kita baca dalam tafsir Tabari, Ibnu Kathir, maksudnya orang Yahudi ni, ingat tak statement ayat atas tadi? Dia kata, kau kalau nak buat apa-apa pun, kan, nak buat perancangan ke, nak apa ke, kena orang Yahudi je. Kalau dia buka orang Yahudi, buka agama Yahudi, kau jangan percaya. Kau jangan terima dia. Jangan kau jadikan dia, maksudnya jangan buat baik dengan dia. Ini kita pernah sebut, ingat lagi tak? Kita telah sebut bahawa orang di antara kesalahan orang Yahudi ni apa? Kan mereka ini sangat fanatik dengan kaum Yahudi itu. Ingat kan? Betul tak? Kita pernah belajar sebelum ini yang mereka mengatakan kalau nak dapat hidayah, masuk Yahudi je lah. Dia kata, kalau daripada agama Yahudi, kamu tak berada pada jalan yang lurus. Ingat lagi tak? Saya ingatkan kembali, kita pernah belajar dia dekat, kita pernah belajar dekat kesalahan nombor, tidak ya, saya, kesalahan nombor 14. Kesalahan nombor 14, waktu tu masa tu kita siri yang ke-8. Siri yang ke-8, kita pernah rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 94 tu. Kan, bangga menjadi seorang Yahudi. Lepas tu, ada lagi satu, ada satu lagi yang orang Yahudi ni bukan sekadar mereka kata mereka saja agama yang benar kan, sampai orang Nasrani pun mereka tolak kebenaran agama Nasrani itu. Contohnya macam tu. Okey. Jadi ayat tu Allah Taala kata, janganlah janganlah kamu percaya bahawa akan diberi kepada seorang seperti apa yang diberi kepada kamu ni. Maksud dia, orang Yahudi ni dia macam perincikan lagi. Kenapa kita tak boleh berbaik dengan orang bukan Yahudi? Kenapa kita tak boleh ceritakan rahsia kita ni, muslihat kita ni kepada orang Yahudi, bahawasanya dia nak kata kita ni istimewa. Nanti saya akan sebut kepada tentang perempuan pada siri yang akan datang. Sebenarnya kita pernah sebut pada, ingat lagi tak? Hatta yang hari semalam pun, hari yang Sabtu lepas pun kita ada sebut. Kan orang Yahudi ni percaya dia ada kelebihan apa? Dia percaya mereka adalah umat yang terbaik. Mereka percaya mereka adalah kekasih Allah, anak Allah. Masih ingat lagi tak? Mereka percaya bahawa syurga ni di hari akhirat untuk mereka. Mereka percaya mereka adalah bangsa yang terpilih. Sebab tu mereka kata, jangan percaya bahawa akan diberi kepada seorang seperti apa yang diberikan kepada kamu. Tu mereka nak kata, kalau ada orang dakwa, mereka ni hebat, mereka ada kelebihan, mereka dapat hidayah macam kita dapat hidayah tu, jangan percaya, kata mereka. Jangan dibenarkan. Okay. Kemudian, mereka kata lagi, ataupun mereka akan dapat menewahkan hujah kamu di sisi Tuhan kamu. Maksudnya kita, rasa kita tu kalau orang lain dapat tahu tipu muslihat kita tadi tu, habis kita, dia kata. Okey. Tapi sebenarnya kita pun tahu. Kan, betul tak? Apa yang mereka nak sembunyikan tu, tipu muslihat dia. Kan kita dah tahu melalui ayat Quran yang kita bentangkan ni. Sampaikan kita dah sampai kepada berapa? 40 kesalahan berapa dah ni? Sampai yang ke 45 dah. Allah membongkarkan apa?
kejahatan orang Yahudi walaupun mereka di zaman itu merahsiakan. Okey. Maknanya orang Yahudi ni dia pandai. Dia dia macam dia pandai simpan rahsia tu. Tapi dia tak tahu yang kita ni dikurniakan oleh Allah dengan Al-Quranul Karim yang membongkar segala kejahatan mereka daripada nenek moyang mereka. Sampailah Yahudi di zaman Nabi dan sampailah yang ada pada masa kini. Okey. Tuan-tuan dan puan, kita lanjutkan lagi sikit lagi, dah tak ada dah. Oh, ada lagi satu. Ya Allah, sampai saya terlupa. Ni last boleh tak puan? Boleh ke? 11.30 dah, sejam dah. Okey. Yang ini penting juga sebab ini dia ada kaitan dengan tajuk yang awal-awal tadi tu. Okey. Yang lain ni akhir sekali. Berdusta atas nama Allah. Ni, ingat tadi, cara dia nak memalingkan manusia daripada jalan Allah, dia sembunyikan fakta tentang Nabi Muhammad, betul tak? Dia sanggup masuk Islam, lepas tu murtad, betul tak? Macam-macam dia telah label, macam-macam telah dia buat kepada Islam ni. Dan yang ke-46, mereka sanggup berdusta atas nama Allah. Ni perangai ni macam perangai orang munafik kan? Betul tak? Orang munafik kan sanggup bersumpah jual nama Allah. Jadi mereka pun sama macam tu juga. Mereka akan buat sokongan bahawa apa mereka cakap ni benar, mereka sanggup jual nama Allah. Maklumat ni sebenarnya kita boleh temukan pada surah Al-Imran ayat nombor 78. Muka surat nombor 60. Okey, ayat ni siapa yang belajar kitab Taurat kita dah pernah sebutkanlah. Kita ulanglah kembali. Allah mengatakan wa inna minhum la fariqan yalmuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab. Ya, Allah kata, dan sesungguhnya dalam kalangan mereka iaitu penghuni Yahudi Madinah ni ada sebahagian dari mereka ni yang memutar-mutar lidahnya semasa membaca kitab Taurat. Memutar-mutar lidahnya tu maksudnya apa? Dia ubah makna tafsiran ayat. Macam kita yang tak faham tafsir ayat Quran lah. Betul tak? Kita ni terima aja, betul tak kan? Kalau yang orang yang mentafsirkan ayat tu dia tafsirkan tak betul, kita pun percaya aja. Betul tak? Jadi ahli kitab ni, jadi ada orang pun baca kitab dia. Okey, dia nak tunjuk ni, okey, kitab yang aku sedang baca ni, inilah maknanya. Tapi sebenarnya dia tukar tambah tafsiran dia. Contohnya Allah kata, contoh Allah kata, yang ini haram, contoh. Jadi mereka akan cuba ubah, oh haram, tapi begini. Contoh. Dia akan ubah makna tafsiran dia tu. Jadi orang yang tak tahu, dia tak tahu. Okey, supaya kamu sangka apa yang dia baca tu sebahagian daripada kitab Taurat yang asal-asal Allah turunkan dekat Nabi Musa tu. Padahal ia bukan daripada kitab itu. Nampaklah. Ini cara dia. Cara dia. So dia bacalah bla 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 bla. Lepas tu dia pun syarah, hurai lah. Okey, ayat ni sebenarnya Tuhan masukkan begini dalam kitab Taurat bla bla. Tapi sebenarnya yang dia duk ulas tu bukan yang Allah maksudkan. Okey. Jelas ya? Okey. Cara dia nak menguatkan statementnya itu, Allah kata apa? Wa yaqulu huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Lalu mereka berkata, ia adalah dari Allah. Dia kata, yang aku sebut ni, aku ulas ni, inilah Tuhan Musa ni. Inilah yang dalam kitab Taurat yang Musa dapat ni. Dia kata. Padahal Allah kata apa? Padahal ia bukanlah sisi Allah. Allah bagi tahu. Mereka berkata dusta terhadap Allah. Sedangkan mereka tahu yang mereka sebut, mereka ulas itu adalah yang mereka selewengkan, yang mereka tokok tambah, yang mereka ubah maknanya. Jadi dia akan guna nama Allah.
Inilah yang Allah maksudkan, inilah yang Allah katakan. Orang yang tak faham ni, yelah, begitulah. Jadi semoga Allah menjauhkan kita daripada kita mendapat manusia yang seperti ini. Sebab zaman sekarang ni tuan-puan, zaman yang orang boleh memanipulasikan agama, tunggal agama. Kita orang awam ni, kadang-kadang kita tak tahu. Betul tak? Kita dengar ayat Quran, dengar hadis, kan? Kadang-kadang kita boleh terpengaruh, yang kita boleh ikut jalan yang salah. Jadi patut ajaran-ajaran sesat, dia kadang dia guna juga dalil-dalil dia udah dia juga. Kan contoh macam ada sesat, contohnya agama dia belajar ilmu laduni tu kan, sama lah contoh, dia akan guna dia ada ayat Quran dia, tapi dia ubah maknanya, tafsiran tak seperti mana yang Allah kehendaki. Sebab itu disiplin kita bila kita nak menyampaikan, nak kongsi pada orang lain, maka kena rujuk tafsiran dia yang sebenar. Sebab tu saya sendiri pun bimbang kita duk cerita pasal Yahudi, tapi kita ada perangai Yahudi menceritakan makna apa yang Allah tidak maknakan. Moga Allah jauhkan kita. Baik, kita berhenti sekadar ini. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Minggu ni insyaAllah. Sabtu dan Ahad. Kita akan sambung lagi insyaAllah. Siri yang ke-15. Kita akan sambung dan kita cuba sasarkan dalam tempoh bulan 1 ni, kita cubalah untuk tamatkan perbincangan kita tentang Yahudi menurut Al-Quranul Karim. Okay, ada soalan tak? Ada pertanyaan, penambahan maklumat? Tuan-tuan perempuan? Tak ada. Okay, kalau tak ada, saya jemput tuan-tuan puan malam ni untuk kita meneruskan perbincangan tentang tajuk fakta, satu lagi pengisian fakta yang benar di sebalik kisah para Nabi dan Rasul, insyaAllah. Kita jumpa malam ni insyaAllah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.